Allahu 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 Allah. Saya kata, Zakir Baik, before this program, to be honest, I'm not your fan. Saya bukan peminat kamu. Bukan. Tetapi saya kata, after seeing and experience with you for the past 6 weeks, looking at what you have done for Islam, how much you have sacrificed yourself, saya cakap dengan dia, Zakir Baik, now you have one more fans in me. You have one more fans in me. Officially, I'm your fans now. I'm your fans because of what you have done for Islam. Sebab setahu saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya kenal, saya tak kenal siapa yang sanggup berkorban sebegitu seperti dia. Kalau orang kata dia ni gila duit, mata duit dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, apabila dia menerima anugerah King Faisal daripada Raja Salman dulu, yang datang sekali dengan 250,000 USD, bagi kita hampir 1 juta tu. Dia buat apa tahu? Dia derma balik kepada Peace TV. Dia tak guna 1 sen pun. Saya, wallahi, saya berada di dalam bilik ketika ceramah di Kelantan. Selepas habis ceramah tu, pihak kerajaan nak bagi dia duit, dia tolak. Dia tolak, tak mau. Last, kerajaan kata, no, take it. Dia sebab dia memang tak nak duit. Sebab dia ceramah bukan pasal duit. Dia dah kaya dah. Lalu dia ambil, dia terpaksa ambil sebab protokol kan, dia ambil. Dia bukan nak duit, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia nak duit, tuan-tuan dan puan-puan, buat apa nak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kaya, buat apalah nak berceramah, nak bercakap sehingga dapat ugutan bunuh, nak buat macam ni, nak buat macam, tak ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, lepas saya habis cakap, lepas tu diumumkan 3 peserta terbaik. Saya, Brother Kamaruddin dan juga anak dia Farid Naik. Maksudnya dari Malaysia ada 2 peserta terbaik, Dr. Zakir Naik. Pada 1999, Brother Syakirit juga merupakan peserta terbaik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, secara rasminya, Dr. Zakir Naik ada lebih kurang 50 pelajar yang dia latih sendiri dari seluruh dunia. Secara rasmi. Sebab tu ramai orang claim, kata, I'm the student of Dr. Zakir Naik. Tapi dia pernah tak dilatih? Kalau setakat tengok video Dr. Zakir Naik, tak kira. Tak kira. Kalau macam tu, banyaklah guru kita. Betul juga. Tapi direct, dia kata 50. Dan tahu tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Dalam 50 itu, 10 student Dr. Zakir Naik adalah daripada Malaysia. Maksudnya 20%. Maksudnya yang 40 itu lebih datang daripada berpuluh-puluh lagi negara lain. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dia nampak potensi pada orang Malaysia, Muslim di Malaysia. Sebab itu ada orang pernah tanya, kan banyak negara nak terima dia, kenapa tak nak pergi negara lain? Soalan tu salah. Soalan tu ialah, kalau dah banyak negara terima dia, kenapa dia tetap nak pilih Malaysia? The fact is sebab dia sayang dan cintakan orang Muslim di Malaysia. Dia nampak potensi. Dia nak pergi mana, senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, beberapa waktu itu dia tak ada apa lagi, tak kena apa lagi tahu. Adalah ura-ura tu akan kena. Tak ada apa lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu pelbagai tuduhan dikenakan kepada Dr. Zakir Naik. Kononnya, dialah yang menginspirasi pengganas di Dhaka. Itu adalah satu pemikiran yang paling dangkal. Saya berani kata. Paling dangkal. Termasuk media-media yang ikut cetak je. Memang copy-paste saja. Bayangkan, saya nak, ini hanya orang yang berakal saja boleh dihadam. Orang yang bodoh dia tak boleh hadam. Dia dah berdakwah di negara India lebih 25 tahun, bawa 8 Perdana Menteri India yang berbeza. Tak ada masalah tau. Fikir balik. Konten ceramah dia adalah sama. Sebab dia ulang balik yang benda yang sama. 25 tahun di negara India, di bawah 8 Perdana Menteri yang berbeza. No problem. Tiba-tiba bila parti pimpinan Narendra Modi, PJP, menang, tiba-tiba ada problem. Diambil balik pula ceramah dia yang dulu untuk mengatakan dia pengganas. Sehingga kan, kejadian yang sungguh memalukan buat kerajaan India bila mereka filekan di mahkamah charge sheet, kertas tuduhan terhadap Dr. Zakir Naik. Ketua hakim mereka di situ, Manmohan Singh. Ini ada dalam media.
Manmohan Singh, dia strike out permohonan daripada kerajaan India. Kejadian yang sungguh memalukan. Tahu kenapa? Sebab Manmohan Singh tanya kepada kerajaan India sendiri. Dia kata, have any one of you watched his video? Dia ni, Manmohan Singh ni bukan Muslim. Dia adalah bukan Muslim. Dia kata, have any one of you watched his video? Sebab dia kata, all your charges against him is false. I have watched all his video and none of the two things that you have mentioned about him was there in his video. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tak semua orang kafir ni jahat. Ada yang betul, dia tetap ada prinsip. Dia tetap ada prinsip. Manmohan Singh sendiri, kerajaan India 3 kali tuan-tuan dan puan hantar notis kepada Interpol, International Police, untuk mengekstradisi Dr. Zakir Naik, untuk buat keluarkan red corner notice ke atas Dr. Zakir Naik. 3 kali Interpol reject permohonan India. Dan kali ketiga baru-baru ini, Interpol kata, sekarang dia minta dan diperintahkan semua cawangan Interpol di seluruh dunia untuk padamkan sebarang rekod tentang Dr. Zakir Naik. Kerana tak ada bukti dia buat semua itu. Interpol kata. Mahkamah dia sendiri kata ada. Mahkamah dia sendiri kata dia tak ada masalah. Interpol kata dia tak ada masalah. Kenapa kerajaan India beria-ia nak ambil dia? Saya tak masuk campur urusan diplomatik negara orang lain. Saya tak masuk. Itu urusan mereka. Tapi tuan-tuan dan puan, sebab Dr. Zakir Naik, dia adalah orang yang berdakwah dan di negara India, dia adalah negara demokrasi, negara sekular yang membenarkan setiap agama disebarkan dan sebagainya. Yang lebih memalukan ialah bila mana tuan-tuan dan puan, sekarang kalau tuan-tuan dan puan pergi ke YouTube, tak akan jumpa lagi debate dia antara Dr. Zakir Naik, dialog antara Dr. Zakir Naik dengan juga Sri Ravi Shankar. Sri Ravi Shankar adalah seorang guru yang terkenal, antara yang terkenal di India dan seluruh dunia. Spiritual guru Hindu. Masa itu topiknya adalah similarity between Islam and Hinduism. Dan dalam dialog itu, Dr. Zakir Naik memecahkan tempelang dia yang dia tulis satu buku, kononnya Kaabah itu adalah kuih siwa. Banyak penipuan dia. Yoni lah dan sebagainya. Banyak penipuan Sri Ravi Shankar. Saya tak takut, memang ada live. Saya tak takut mereka ambil ni untuk keluar. Sebab jangan risau. Walaupun dah padam kat YouTube, saya ada rekod dia. Dalam HD lagi. Setiap student kami ada simpanan setiap ceramah Dr. Zakir Naik dalam HD. Kalau berani ambil yang ni, pergi buat isu. Dan kita akan londekan mereka satu persatu. Dan bila Dr. Zakir Naik kata, in your book, in muka surat berapa, kamu kata Islam macam ni, and actually you are wrong, bla bla bla. Tahu tak apa Sri Ravi Shankar buat? Sri Ravi Shankar cakap, you know, my intention is very good when I write the book, is to bring the Hindu and the Muslim to come together. It's in rush, so there might be some fact which is wrong. Don't take what the fact is wrong, but take the spirit that I want to bring the Hindu and the Muslim together. Dia mengaku dia menipu. Tapi Sri Ravi Shankar dibenarkan masuk ke Malaysia walaupun dia menipu pasal Islam. Saya tak kisah kalau ada orang, kawan-kawan kita, ada ahli politik yang nak ambil kesempatan daripada ceramah saya. I don't care and I don't mind. Sebab saya ada bukti rakaman dia cakap begitu. Mungkin mereka sendiri pun tak pernah tengok. Sri Ravi Shankar yang menghina Islam dibenarkan masuk ke Malaysia. Buat program. Tahu tak selepas itu, malunya Sri Ravi Shankar bila dia dipecahkan tempelang dia di hadapan ratusan ribu penonton di India. Dia filekan satu benda kepada YouTube juga kepada mahkamah untuk halang mana-mana pihak upload video itu kerana itu menjatuhkan maruah dia. Bukan kerana apa yang Dr. Zakir Naik cakap salah. Sebab menjatuhkan maruah dia. Dia didapati menipu. Depan-depan Dr. Zakir Naik, dia puji Dr. Zakir Naik, he is a learned scholar. Tapi si penipu, Sri Ravi Shankar ni, dia pergi luar negara, dia boleh cakap pula Dr. Zakir Naik ni bodoh. Nampak tak? Talam dua muka. Depan ramai orang, belakang cakap baik. Belakang cakap lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya, orang takut macam apa yang Mufti Pulau Pinang sebut. Orang hari ini nak stopkan dia, bukan kerana apa? Sebab apa yang dia cakap itu, dia adalah
dia walaupun tak namakan diri dia pakar, tapi ramai orang menganggap dia pakar, sebab ketajaman hujah dia tak mampu dipatahkan. Bila tak mampu dipatahkan hujah-hujah, maka apa yang dibuat? Maka stop dia daripada bercakap. Sebab terlalu berbahaya. Itu je. Allah